Nah, itulah keadaan orang Islam hari ini. Dalam keadaan ada negara. Berapa banyak? Tak apalah. Dia kata duk nampak lagi hari Abu Jandal tu, kalau aku boleh tolaklah perintah Rasulullah, aku tolak dah, kata dia hari tu. Tapi tak boleh. Kita duk ingat sama, kalau kerana Islam ni kita letak pedang atas bahu sama, maknanya kita bersedia dah untuk perang, untuk sesuatu perkara yang sulit, yang payah, yang sukar, akhirnya jadi senang. Tuhan beri kemenangan, kejayaan, kebaikan yang kita dapat. Walaupun perang, tapi kebaikan yang kita dapat. Lepas pada tu kita lega berasa, hak ni kecuali hak ni nak perang sama kita ni, aku tidak berasa lagu tu, kata dia. Berasa sebab lah nak pergi perang lah kepada sama kita Islam. Hak dulu lain. Hak dulu, hak masa dengan Nabi dulu, muka dengan kafir. Ni dak. Hak soal lagi tu pun gitu juga. Cumanya hak ni kan riwayat, kalau aku dapat menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jawab dia seperti hak di atas tu. La radatuhu, nescaya aku tolak tu tak ada. Terus dia kata ma fatahna minhu, tidak kami buka. Hak sebetulnya riwayat ini tidak berapa kemah tu. Dengan sebab itulah Qadhi Iyad pun dia komen lah, dia kritik di sini. Iaitu cuba kita tengok di sini. Hak jawab dia tu tak apalah, sebetulnya takdir dia jawab tu tak apalah tu. Kalau kami dapat tolaklah perintah Rasulullah, tentu kami tolak. Tak ada, tentu kami tolak tu tak ada dalam riwayat. Mana kira-kiranya adalah berdasarkan riwayat yang lain. Tapi hak salah gini, ma fatahna minhu khusman, tidak kami buka satu bucu, satu penjuru daripada bekas itu. Kalau kita kata bekas air lah, buka kot ni. Buka tu, perkataan buka tu tidak tepat, kata dia. Fakadha huwa fi Muslim. Lagu ni lah katanya. Qala al-qadhi, Qadhi Iyad berkata, wa huwa ghalat. Ni perkataan ni salah, tak betul. Walaupun dalam Muslim salah. Au taghyir, ataupun diubah ni, salah lah kerana tersalah siapa-siapa tulis ni. Wa sawabuhu, hak betulnya lagu ni, ma sadadna minhu khusman, tidak kami tutup mana-mana bucu yang bocor, yang terbuka. Tu hak betul. Mana kita kata dalam keadaan susah kan, kita kalau air bekas air, cur tubik kau ni bocor, kita tapung sini, cur tubik kau ni pula, kita tapung sini, cur tubik kau tu pula. Itu maksudnya. Kalau tutup kau ni, tubik kau ni, tutup kau ni, tutup bukan buka, buka kau tubik lah. Apa makna? Hak kita tak sini tubik. Hak tu hak betulnya. Demikianlah terdapat di dalam riwayat Bukhari, ma sadadna wa bihi yastaqimul kalam. Kalau kita kata ma sadadna, tidak kita sumbat, kita tutup, barulah betul, kata dia. Supaya dalam Bukhari. Hak dalam Muslim ni, hak ni silap. Perkataan fatahna tu, fatahna, ma fatahna minhu, tu tak betul. Hak betulnya ma sadadna, iaitu tidak kita sumbat ataupun tidak kita tutup tempat bocor sana ni, bocor lain pula. Hak ni nak ayat hak kita ni, hak nak perang ni sama Islam ni, disiplin ni, lagu itulah keadaannya. Aku tak erti, kata dia. Tutup kau ni, tubik kau ni, tutup kau ni, tutup. Mana serba tak kena. Asal tu dia jadi serba salah tu. Dan hadis ini menunjukkan bahawa boleh berdamai dengan orang kafir ni, boleh. Berdamai dengan orang kafir boleh, bukan tak boleh berdamai dengan orang kafir. Di peringkat mana-mana pun boleh. Bahkan Islam memang suka berdamai. Memang suka berdamai. Ke arah tidak tumpah darah tu kita naknya. Jadi perang-perang ni hak tak ada arah. Perang tu hak tak ada arah. Jadi selama mana masa boleh berdamai tu, waktu Imam Nawawi sebut sini khilaf ulama. Ada yang kata selama ni, ada yang kata selama ni, tak apalah tu. Apa ni? Imam Malik kata tidak ada had selama ada setahun ke, 2 tahun ke, 10 tahun ke, ikutlah, boleh berlaku.
Sedikit kau banyak kau, ini terpulang kepada pemimpin semasa lah. Pemimpin semasa. Gitu. Habis dah lah cerita Hudaybiyah. Kemudian ini wafa' bil ahd, menyempurnakan janji, memenuhi janji. Janji Nabi SAW ni dia ajar, kalau berjanji kena tunaikan janji, sempurnakan ataupun penuhi janji itu. Jangan membatalkan ataupun memungkiri janji, walaupun dari segi zahirnya nampak merugikan kita. Itu ajaran Nabi SAW. Cerita Hudzaifah, dia kata dia tu nak keluar, dia dengan ayah dia. Sebab apa yang dia tak masuk dalam perang Badar tu, kata dia. Tak ada sebab lain, kata dia. Aku dengan ayah aku Husain. Itu nama ayah dia sebenarnya. Yaman itu gelaran ayah dia. Hudzaifah bin Al-Yaman, Hudzaifah bin Husain sebenarnya. Ayah dia tu nama dia Husain. Aku dengan ayah aku, lepas tu keluar tu kena igak kau orang kafir. Mereka pun kata, tak ada lain nak pergi dekat Muhammad ni, nak pergi bela dia. Kami pun kata, kami tidak maksud nak pergi nak pergi jumpa dengan dia tu. Kami nak pergi Madinah. Dia kata nak pergi Madinah, bukan maksud nak sekali dengan dia nak perang. Tak tahu gapo pun dia masalah nak perang tu, muka duduk Mekah. Jadi perancangan Nabi nak perang ke apa tak tahu. Cumanya dia ada dengar-dengar lah orang kafir tu nak perang, nak lawan Nabi SAW. Dari segitulah. Sebab itulah orang kafir ni, dia kata tak ada lain nak pergi Madinah ni, nak pergi tolong Nabi lah. Perang lawan pokok dia lah. Lama-lama dia nak pergi juga. Demo tu pun kata boleh kalau nak pergi, tapi kena janji, kena bersumpah dengan nama Allah, muka Islam dengan nama Allah. Kamu nak pergi ke Madinah ni, pergi Madinah saja, bukan nak perang dengan dia, ikut Nabi tu. Dalam keadaan itulah, pasal terpaksa. Kami pun pergi, akhir sekali boleh pergi ke Madinah. Royak kepada Nabi SAW cerita tu. Nabi SAW kata mana? Baliklah, tak apa. Kalau nak balik Mekah pun tak apa, insarifah, balik. Ataupun insarifah tu maknanya nak pergi perang, Nabi SAW suruh balik rumah, tak usah pergi, tak usah mari perang. Pasal apa? Kalau mari, jadi mungkin janji. Kamu sudah berjanji dah dengan nama Allah, sudah berjanji tak usah tolong aku. Lepas tu masalah nak lawan pokok dia ni, kita minta tolong dengan Tuhan lah. Tu cara dia. Pelik juga tu kan. Padahalnya kita kata mengikut kaedah yang kita sudah jumpa dalam hadis dulu, boleh berdusta pun boleh. Supaya juga di sini. Sebab itulah dia sebut ini dalam syarah Nawawi ni, ulama berselisih pendapat tentang orang yang ditawan, yang berjanji dengan orang kafir, tak boleh lari. Orang kafir igak dia, lepas tu berjanji, tak boleh lari. Lagu mana boleh lari ke tidak? Syafi'i, Abu Hanifah dan Kufiyun, ulama-ulama Kufah berkata la yalzamuhu dhalik, dia tidak terikat dengan perjanjian itu. Bahkan bila dia boleh lari, larilah. Walaupun bersumpah dengan nama Allah pun tak apa. Itu dia. Malik berkata tak boleh, dah berjanji, kena tundai janji. Gitu. Tapi ulama-ulama sepakat mengatakan kalau orang kafir ni paksa sampai dia bersumpah untuk tidak lari, maka sumpah tu dia kira tak jadi sebab dipaksa. Maknanya kalau dia langgar pun tidak kata kena bayar kafarah ke apa, tak ada lah. Itu. Adapun kes Hudzaifah dengan ayah dia ni, orang kafir minta dia bersumpah untuk tidak ikut serta perang bersama dengan Nabi SAW nak lawan orang kafir tu. Nabi SAW suruh tunaikan janji itu. Ini Nabi suruh ni bukan sebagai wajib mesti tak ni. Ayatnya tinggi tu, dari segi keyakinan Nabi SAW tu kepada Allah tu tinggi. Padahal kita kata kurang benar lah hak pergi perang Badar tu,
Tapi dia kecualikan juga. Nak suruh apa? Orang kafir ni kata, tengok peribadi orang Islam ni, pemimpin orang Islam ni lagu tu. Dia lebih bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada hak zahir ni. Tidak wajib. Sebab tidak wajib menyempurnakan janji itu sampai meninggalkan jihad bersama imam ataupun naibnya. Ini bersama dengan Nabi SAW sendiri ni, ni lebih besar lagi. Kau nak kira patu sumpah dia tu apa jadinya? Kafir kalau nak kira. Tetapi Nabi SAW tak say orang duduk kecek tersebar tentang sahabat dia ni jenis tak boleh pegang janji. Dia tak say. Tu Nabi SAW ni lagu tu. Kalau nak kira sebenarnya tidak terikat. Boleh kalau batalkan janji itu. Tapi Nabi SAW tak say. Kemudian cerita Ghazwah Ahzab, Hudzaifah juga. Cerita Hudzaifah juga. Ada satu orang tu dia kata, aku kalau dah dengan Rasulullah dulu, dia ditabi'i lah, tak ada. Kalau dah dengan Rasulullah dulu, dia dengar tengok cerita ni, semangat dah, hebat dah Islam. Kalau aku dah, aku perang dengan Nabi, aku perang sungguh, kata, habis ring tolong Nabi. Dia kata. Hudzaifah pun kata, nak buat gitu. Main-main. Maknanya jangan kecek lagu tu. Orang kemudian ni, dia tidak teruji seperti sahabat-sahabat dulu. Dia berasa sedap tu, dia tidak berhadapan lagi. Jadi Hudzaifah faham kira-kiranya orang ni dia dakwa dia boleh mengatasi sahabat lagi. Tidak lagu tu. Itu sangkat dia sajalah. Perasan lah kata. Tadi perasan. Hak sebenarnya tidak gitu. Hudzaifah kata maknanya dia tengok gaya tu tak boleh. Aku duk nampak lagi sahabat ni, dia nampak lagi walaupun lama sebab pada tu nampak terbayar-bayar lagi. Dia kata pada malam Ahzab angin kuat, kata dia, sejuk pula tu. Rasulullah tanya, siapa hak boleh pergi intik musuh, lepas tu balik mari royak? Apa cerita ni? Orang tu kalau dia buat lagu tu, Allah SWT akan letakkan dia sekali dengan aku esok dia hari kiamat. Istimewa benar. Tak ada, senyap 2-3 kali senyap. Sahabat besar-besar ni senyap. Hudzaifah nak ayat gapo, letih dah sahabat-sahabat ni, tak ada daya, habis ring dah. Gali parit perang Ahzab ni kan. Perang Ahzab ni Khandaq tu hak tu lah juga. Perang Khandaq duk gali parit tu seluah mana, hak tu pada letih dah. Lepas tu banyak lagi kerja-kerja lain hak kena buat. Orangnya sikit, musuh pulaknya bukan saja satu kumpulan Ahzab kan, macam-macam parti kumpulan ni. Yahudi pun buat onar juga di Madinah. Letih dah sahabat, tak ada siapa dia bangun. Suk-suknya Nabi SAW kata, Hudzaifah bangun. Hudzaifah kata, tak ada arah lah, pasal dia sebut nama aku, kena bangun. Letih bangun. Nabi SAW kata, pergi buat mari. Maknanya nak jadi pengintik ni bukan main-main. Dah ingat kau orang mati. Lepas tu letih ni, dalam keadaan penat dah. Bukan tak duduk sekali dengan Nabi, akhirat saya esok main-main. Sahabat tu cari benar lah tu. Tapi main tak ada daya ni. Itu nak ayatnya, bukan senang sahabat dulu sampai setara tu habis ring. Ni tak tahu mana ni, sedap lah kecek. Tu maknanya ayatnya, orang dakwa kemudian boleh jadi. Kalau duduk sama sahabat jadi munafik boleh jadi. Sebab tu tak boleh sedap hati. Duduk komen sahabat dia gini-gini, susah lah. Dia orang hidup zaman tu, dia menghadapi sendiri. Kita dia baca cerita.